Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk anak-anak murid cikgu semua. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat, baik dan tenang-tenang saja. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk penyediaan donat. Okey, jom kita lihat subtopik yang pertama, 1.1. Tajuknya apa ya? Okey, pengenalan kepada keselamatan makanan. Baiklah, untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu semua, terdapat 3 pecahan peraturan keselamatan di bengkel. Okey, bengkel termasuklah bilik masakan yang kita gunakan sewaktu pembelajaran pembuatan roti. Jadi, apakah 3 keselamatan di bengkel masakan kita? Okey, yang pertama peraturan keselamatan am. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Dan yang ketiga, peraturan keselamatan alatan dan bahan. Kita perlu mematuhi peraturan-peraturan ini supaya selamat apabila kita berada di bengkel. Okey, jom kita lihat peraturan keselamatan di bengkel. Yang pertama, peraturan keselamatan am. Apakah peraturan keselamatan am ni? Okey ya, kita lihat ya. Yang pertama, dapatkan kebenaran guru sebelum masuk atau keluar dari bengkel. Jika tiada arahan dari guru, kita tidak boleh masuk ke dalam bengkel masakan sesuka hati kita. Okey, yang kedua, beratur terlebih dahulu di luar bengkel sebelum menerima arahan masuk dari guru. Dan yang ketiga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolak semasa masuk dan keluar dari bengkel. Seterusnya, dilarang sama sekali membawa beg masuk ke dalam bengkel. Dan yang kelima, pastikan tingkap dibuka untuk mendapatkan pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang mencukupi. Yang keenam, labelkan semua peralatan dan bahan yang berada di bengkel. Yang ketujuh, ambil tindakan keselamatan dengan segera jika berlaku kemalangan. Yang ke-8, bersihkan meja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Dan yang terakhir, pastikan bahan dan peralatan dijaga baik dan sempurna. Seterusnya, jom kita lihat pada peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan keselamatan diri ini melibatkan diri kita sendiri sewaktu kita berada di dalam bengkel. Diri cikgu, diri anak-anak. Okey, jom kita lihat ya. Yang pertama, patuhi peraturan yang telah ditetapkan sepanjang masa. Yang kedua, pakai apron, kasut, baju berlengan pendek atau lipat lengan baju hingga ke paras siku. Yang ketiga, ikat rambut yang panjang atau pastikan tudung diikat dengan kemas dan hujungnya dimasukkan ke dalam apron. Dan yang keempat, jangan bermain dan bergurau senda semasa berada di dalam bengkel. Yang kelima, fahami cara yang betul untuk menggunakan sesuatu alatan dan bahan serta patuhi arahan guru semasa berada di bengkel. Dan yang keenam, berhati-hati semasa menggunakan alatan dan bahan di bengkel. Yang ketujuh, cuci tangan menggunakan sabun dan air setelah selesai melakukan aktiviti-aktiviti di bengkel. Dan yang ke-8, jika berlaku kemalangan, maklumkan kepada guru dengan segera. Baiklah, kita lihat peraturan yang terakhir iaitu peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, yang pertama, rancang alatan dan bahan yang hendak digunakan dan fahami cara-cara untuk menggunakannya. Ini sangat penting ya. Yang kedua, minta kebenaran dan tunjuk ajar daripada guru tentang cara-cara menggunakan peralatan elektrik. Yang ketiga,
Bersihkan alatan dan simpan di tempat yang selamat selepas kita gunakan. Dan yang keempat, alatan dan bahan yang berbahaya, mudah pecah dan juga mudah terbakar seperti petrol dan cat serta peralatan yang tajam hendaklah disimpan di dalam almari. Dan yang kelima, gunakan alatan dan bahan dengan berhemah dan berjimat cermat. Dan yang terakhir, laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan kepada guru dengan segera. Okey, berikut ini adalah peraturan keselamatan alatan dan bahan di bengkel yang patut kita patuhi. Okey, baiklah anak-anak, jom kita lihat pada gambar ini. Okey, gambar ini menunjukkan pakaian yang sesuai di dalam bengkel. Seperti kita pakai sebelum ni lah. Kalau anak-anak ingat balik, ingat kembali. Okey, kita lihat ya pakaian yang sesuai di dalam bengkel. Ini adalah contoh. Okey, kita tengok ya. Tengok yang lelaki. Murid lelaki. Tali leher ditanggalkan atau dimasukkan ke dalam apron. Okey, kemudian memakai apron dan memakai kasut. Bagi murid yang berada di bengkel yang memerlukan pemakaian kasut. Okey, seterusnya kita lihat pada murid perempuan. Tudung dimasukkan ke dalam apron dan rambut hendaklah diikat dengan kemas. Lengan baju yang panjang hendaklah dilipat hingga ke paras siku. Memakai apron dan memakai kasut. Ini adalah contoh pakaian yang sesuai di bengkel untuk keselamatan diri kita sewaktu kita berada di bengkel. Okey, habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Stay safe, stay at home. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.